Baru-baru ni kan kecoh pasal banjir disebabkan pembalakan yang memang kita nampak ada batang-batang balak yang memang kena rumah hancur habis semua kan. Ada juga timbul persoalan. So memang tak boleh nak buat pembalakan langsung ke dekat Malaysia ni? So rugilah. Banyak pokok-pokok balak tapi kita tak ambil sebab kita nak halang daripada banjir dan sebagainya. So hari ni saya nak share sikit pengalaman sebagai seorang pelajar dalam bidang conservation biology, di mana kami pernah dibawa ke satu tempat dekat Sabah yang mana dia menjalankan sustainable lodging ataupun pembalakan secara lestari. So dulu kami pernah dibawa pergi ke Dramakot Forest Reserve dekat Sandakan, dekat Sabah. So dekat Dramakot Forest Reserve ini dah nama pun Forest Reserve. So dia punya hutan tu sangat terjaga dari sudut dia punya ekosistem, dia punya muka bumi sebagainya terjaga. Tapi dia masih lagi menjalankan pembalakan dekat situ. So macam mana dia buat? Apa yang dia buat adalah dia punya pembalakan tu secara terancang. Maksudnya dia pergi sesuatu plot tu, contoh dekat situ, saya tak ingatlah berapa puluh plot dekat situ, contohlah 30 plot. So dari dalam 30 plot tu dia akan ada penjadualan. Bulan pertama dekat plot 1 contoh. So bulan kedua baru dia pergi bergerak ke plot kedua, ketiga dan seterusnya. Dia akan rotate sampai jumpa balik plot yang pertama. Itu satu, dia punya pengagihan plot tu. Yang kedua, pemilihan kayu balak. Dekat sana dia bukannya masuk lanyak habis semua pokok sampai rosak. Dia pilih selected kayu balak yang sesuai untuk dibalak sahaja dengan menggunakan teknik yang mana pergi dekat situ, potong satu pokok, bawa satu pokok je keluar. So contoh hari tu diorang nak pergi balak dekat plot yang pertama ni, diorang akan buat survey dulu berapa batang balak yang sesuai untuk dipotong waktu itu. Dia adalah dia punya kriteria dia, berapa lilit dia punya besar, jenis apa pokok itu. Kalau pokok tu tergolong daripada pokok yang ada keluarkan buah, tak boleh tebang. Kalau pokok tu jadi penempatan orang utan pun tak boleh tebang, sebab orang utan ni dia buat rumah dia dekat atas pokok yang memang tinggi lah. Memang kalau kita nampak ibarat macam sarang burung tapi atas pokok yang tinggi. Dia punya tempat orang utan ni, dia bukan dekat atas tanah. So dia ada beberapa kriteria yang menggariskan baru layak pokok ni ditebang. Dan ditebang tu pula dia tak akan merosakkan sekeliling pokok tu. Kan kalau kita tengok ada pokok induk satu, dia akan ada banyak pokok-pokok, anak-anak pokok yang sekeliling dia kan. So dia tak akan bawa macam lori ke traktor ke yang lanyak habis. So dia potong satu, dia tarik dengan chain ke tempat pengumpulan. So hanya dekat tempat pengumpulan ataupun laluan jalan lori tu je yang memang kita nampak kosong. Tapi kiri kanan tu masih lagi terjaga dia punya kehijauan, pokok-pokok dan sebagainya. Dekat Dramakot Forest Reserve ni bukan sekadar dia jadi sumber pendapatan untuk pembalakan, tapi ada kajian yang buat 75% population haiwan ada dekat yang berada di Sabah ada dekat Dramakot Forest Reserve ni. So antaranya dia ada orang utan, dia ada pygmy elephant, dia ada Bornean cat, dia ada Curded leopard, dia ada marble cat. Banyak sangat binatang dekat situ yang menjadikan Dramakot Forest Reserve ni sebagai dia punya habitat. So secara konklusinya, Dramakot Forest Reserve ni kita boleh jadikan contoh sebagai satu hutan yang bukan sekadar dia mengekalkan habitat asal ataupun population haiwan, dia punya ekosistem, tapi dalam masa sama juga dia berjaya mengeluarkan hasil hutan. Macam contoh balak tu yang mana dianggarkan lebih kurang 10 juta hingga 15 juta setahun daripada hasil balak. So kita pun boleh buat hutan macam tu dekat Semenanjung.